kita dapat group assignment tentang apa ya? Ni tentang Ahmad Bustama, Merdeka dengan Darah. Siapa tu Ahmad Bustama? Dia tu nasionalis haluan kiri kan? Haluan kiri. Saya ada jumpa sebuah buku ni lah dekat library. Selain pada tu kita boleh juga search internet, tapi dia punya Macam terhad je kan? ya terhad sangat. Macam just biografi dia je lah. Itu saja ke yang kita tahu? Grup kita kan ada 2 orang lagi senior. Ya. Mungkin mereka boleh bantu. Kenapa tak sampai lagi ya? Nak ada kelas kot. Sorry lah, kita orang baru habis kelas dasar-dasar udara untuk personal ni. Tak apa. Sudah nasib baik dia ada meeting, so kelasnya je. So, macam mana dengan diskusi hari ni? Rasa tak ada gambaran lagi lah. Ya ke? Kalau macam tu, jom kita pergi jumpa kakak. Siapa? Ni dia sebenarnya dia pelajar sains kimia, tapi kita orang selalu panggil dia profesor lah. Macam mana dia boleh bantu kita tu? Dia anak saudara Ahmad Bustama ke? Tak ada lah mengarut. Tapi dia ada buat satu mesin lah. Rasanya dia boleh tolong kita. Nak hebatnya. Jom kita pergi jumpa dia. Okey. Mari lampu sini. Masuk. Biasalah. Macam ni, ada apa tak? Mesin profesor dah siap? Tak? What? Tak, mintakan kita orang ke tahun 1946. Wah. Are you crazy? No, I'm not crazy. Are you serious? Yes. Okay. Why you want to go? Sebab tu orang tak cukup bahan nak buat Assignment kita orang. Okey. Tapi kalau you mau guna mesin ni, kamu kena ingat bensin merendas masa boleh jadi 1 hari atau 1 jam. Kamu di sini tetapi 5 hingga 10 hari di sana. So make sure untuk kembali ke sini kita semua haruslah kumpul sebelum 10 hari. Betul. Ya, akhirnya saya boleh dapat autograf Ahmad Bustama. Okey. Semua sudah setia? Ya. Okey, you orang semua sentuh mesin ini. Tangan kamu, tangan. Okey, setia? Ya. 3, 2, 1, go! Darah rakyat masih berjalan, menderita sakit dan miskin. Darah rakyat masih berjalan, menderita sakit dan miskin. Padanya datang pembalasan. Rakyat yang menjadi hakim, rakyat yang menjadi hakim. Ayo bergerak sekarang. Merah putih panji-panji kita. Merah warna darah rakyat. Merah warna darah rakyat. Ahmad Bustama baru dibebaskan daripada tahanan. Pakaiannya kusut masai semasa dia berjalan. Dia disapa oleh seorang pegawai British yang kemudiannya mempelawannya menaiki motorkar. Ahmad Bustama, selamat menikmati kebebasan kembali. Bagaimana kehidupan dalam tahanan? Saya rasa hidup di luar ini lebih nyaman, bukan? Tapi beza bagi seorang pejuang.
hidup terkurung ataupun bebas, perjuangan tetap diteruskan. Bagus, bagus. Kamu ini contoh orang Melayu yang mempunyai wawasan tidak mudah menyerah. Bagi Inggeris, orang-orang semacam Ahmad Mustafa ini mempunyai masa depan yang cerah. Kamu setuju? Kelihatannya kedatangan tuan di sini bukan sekadar mahu meraihkan kebebasan saja bukan? Kamu memang orang yang bijak, Ahmad Mustafa. Sebenarnya saya ada satu tawaran bagi kamu. Jika kamu setuju dengan tawaran saya, kamu dan keluarga kamu akan hidup dengan mewah di Kuala Lumpur ini. Kamu akan mendapat kereta yang besar, rumah banglo yang besar, gaji yang besar, dan lebih banyak orang kenali kamu dan hormati kamu. Tapi aku tak berani. Bagus. British ingin kamu membekalkan maklumat tentang rakan-rakan kamu di dalam PKNN dari Dr. Burhanuddin Isa Haji Muhammad. Bagaimana mereka meneruskan perjuangan mereka? Siapa yang memberi sumbangan kewangan kepada mereka? Apa tindakan mereka seterusnya? Mudah bukan? Easy. Kamu hanya menghantar laporan kepada saya. 1 minggu 2 laporan. 1 laporan saya akan bayar kamu RM1,000 dan gaji sebulan kamu akan dapat RM8,000. Lumayan bukan? Kalau begitu, saya minta diri saja dulu tuan kerana ada kerja yang saya nak uruskan. Wan, kamu menolak tawaran saya agak? Ahmad Mustafa. Biar nyawa jadi taruhannya, jadi tabur emas permata, menjadi duri dalam daging tidak sekali-kali. Nampaknya British selalu bekerja kamu, Ahmad Mustafa. Baiklah, terpulang bagi kamu. Di rumah Ahmad Bostamam, ketika itu beliau demam dan pegawai polis ditugaskan untuk menggeledah dan membawa Ahmad Bostamam ke balai polis. Ada kejap ya. Abang, ada boleh datang? Apa maunya? Katanya nak jumpa abang. Abang Mustafa. Apa boleh saya bantu tuan? Kami mendapat arahan daripada Tuan OCPD untuk menjemput Tuan ke ibu pejabat sekarang. Tapi hari ini saya kurang sihat. Maafkan saya, kami terpaksa membawa Tuan ke ibu pejabat walau dalam apa jua keadaan sekarang. Sejak malam macam tu saya bersiap-siap. Dan kami diberikan barang untuk menggeledah rumah saudara. Silakan. Kenapa Ahmad? Kenapa sampai mahu dibawa pergi? Maafkan saya makcik, ini adalah prosedur. Kalau begitu, bawa nak pergi sekali. Ibu tahanlah di rumah. Doakan Mam ya Bu. InsyaAllah Mam pasti akan pulang kembali. Abang, kita ada anak aku yang abang. Sudah begitu lama aku tidak berjumpa dengan Ahmad. Aku sangat rindukan dia. Ibu, usah berkata sedemikian. Ibu pasti akan hidup lebih lama lagi untuk melihat kebebasan Abang Ahmad. Anakku Ahmad pasti akan bebas. Ibu yang besarkan dia daripada kecil sampai besar. Ibu tahu macam mana dia. Yang orang kampung mengata-ngata dia. Ibu kenal dia daripada kecil sampai besar. Ibu sangat rindukan dia. Ibu sabar lagi. Sabar. Rehatlah Bu. Usah fikirkan sangat orang kampung tu. Bagi orang kampung, mereka menganggap British sepakai tuan rumah. Meskipun makan kita pun tak cukup tu. Ya Allah. Rindu benar aku dengan Ahmad. Kita bersama tu. Kita rindukan abang. Apakah kita di penjara tengok abang? Tak. Anak aku seorang pejuang. Adakah berjuang itu satu kesalahan? Tidak. Ibu hanya akan berjumpa dengan dia sebagai seorang yang bebas, bukan sebagai seorang bantuan.
kita. Ibu sehat? Sebenarnya kita ada hal penting pada abang. Harap abang sabar untuk mendengar apa yang kita cakapkan. Ibu bang, ibu dah meninggal 5 hari yang lepas. Apa? Encik, sila bawa tenang, Encik. Ibu saya boleh bersabar dan dia tak bekerja untuk memastikan dirinya. Ibu, maafkan Mam, Ibu. Abang kena tahu arwah ibu sentiasa menyokong perjuangan abang. Kita dan anak-anak pun sama. Kami sentiasa menyokong perjuangan abang. Kami tahu setiap perjuangan abang. Ibu! Ibu! Ahmad Bustamam di meja tulis terus menyiapkan memoirnya. Aku meninggalkan balai polis High Street tanpa tujuan ke mana akan ku pergi. Apakah akan terus pulang ke rumah atau berjalan-jalan dahulu? Tiada siapa yang mengetahui akan pembebasanku kecuali kaum keluarga serta beberapa orang pegawai polis. Tiba-tiba aku teringatkan seorang kawan baikku dalam dunia kewartawanan di Kuala Lumpur, Abdul Samad Ahmad. Dia pernah mengirimkan buku-buku tulisan untuk bacaanku semasa di dalam tahanan. Dengan menaiki sebuah teksi, aku pergi ke Batu Road. Di situ letaknya pejabat majlis. Tapi sayang, dia sudah tidak bekerja di situ. Yang ada hanyalah Melan Abdullah dan Jaafar Hussein yang memberitahu Abdullah Samad Ahmad telah meninggalkan majlis untuk bekerja dengan kerajaan. Aku sama sekali tidak kecewa. Berita pembebasanku telah diketahui umum di surat-surat khabar dan dari tersiarnya berita pembebasanku, aku banyak menerima surat-surat dari kawan-kawan dari segenap pelosok tanah air. 2 orang bekas pengikutku dari Kelang, Selangor telah datang bertemuku pada suatu malam. Mereka menyatakan padaku bahawa sekarang mereka berjuang di dalam UMNO. Mereka meminta pendapatku akan sikap mereka. Katakan pada mereka, sah saja saudara-saudara ikhlas memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan tanah air. Saya tidaklah menjadi soal apakah saudara-saudara menyertai UMNO atau apa juga parti. Nampak kegembiraan di wajah mereka mendengar kata-kataku yang sedemikian. Dan saya di sini suka menyatakan terima kasih saya kepada beberapa cawangan UMNO kerana di saat-saat akhir pembebasan saya telah mengambil ketetapan mendesak kerajaan supaya segera membebaskan saya. Lantas mereka mengajak untuk terus sama berada dalam barisan UMNO. Kata mereka perjuangan UMNO dan PKMM adalah sama. Aku tersenyum dan berkata kepada mereka, hanya orang-orang yang buta politik saja yang akan berkata begitu. Kalau dipandang sepintas lalu, nampaknya memang begitu. Tapi kalau diperhalusi sedalamnya, ternyata perikatan UMNO tentang berbalik sangka di antara semua bangsa yang ada di tanah Melayu dengan tafsiran PKMM dahulu sangat berbeza, seperti bumi dan langit. Baik sangka yang ditujukan oleh perikatan UMNO adalah baik sangka di antara golongan-golongan atasan.
khasnya golongan kapitalis, sedangkan baik sangka yang ditujukan oleh PKMM adalah sebaliknya. PKMM menginginkan baik sangka di antara golongan rakyat, golongan buruh dan tani, bukan golongan atasan atau kapitalis, ucapku panjang lebar. Kenang wajah sahabat seperjuangannya yang bersama-samaku keluar masuk tahanan. Dr. Bahnuddin Al-Helmi, Putera Besar Melayu Raya, Ishak Haji Muhammad. Walaupun PKMM dihalang penubuhannya di tanah Melayu, walaupun nama PKMM mulai terkubur, namun semangat perjuangan tetap membara. Kalau sehari dua setelah bebas dari tahanan, aku masih berasa seperti dalam bermimpi, tapi kini di alam bebas telah menjadi suatu hakikat, suatu kenyataan hidup yang benar dengan segala kepastian. Tunggu ni tertinggal kat sini. Prof, kenapa tak boleh bawa ke zaman dulu ke? Yalah, pada zaman ini tidak boleh bawa ke zaman dulu. Kalau macam itu akan ubahkan sejarah dulu. Rupanya. Apa pun kita dah dapat dah bahan untuk diskussi. Alah. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Apakah sebenarnya terbuku di kalbumu? Hei, Abang Musamad, selamat menikmati kebebasan kembali. Inang Bagaimana air kehidupan mata di dan rasa tekan luar pipimu, zaman sekarang? ucapkanlah padaku, Hidup terkurung tapi bebas. tak bisa ku ungkainya rahasia